Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fauzal bin Saleh dan dengan ahli komputer saya Nur Fatimah dan juga Nur Syazwani. Hari ini kita akan present untuk Docker. Okey. Untuk Docker kita menggunakan Ubuntu sebagai dia punya kernel base dia. Kemudian kita orang installkan Docker dalam ni. So antara Docker yang kita orang dah create, container yang kita dah create, kita orang ada sudo docker ps. Ini Docker yang tengah running sekarang. Okey. So, CentOS, kita ada CentOS. Ada dua CentOS punya container. CentOS 1 container 1 dengan CentOS container 2. Lepas tu kita ada Ubuntu. Kita ambil daripada image CentOS lah. CentOS, Ubuntu container 3 dengan container 4. Kemudian kita ada pakai Fedora juga, image Fedora, which is Fedora dengan Fedora 2. Lepas tu kita ada buat database dan juga kita ada pakai PHPMyAdmin untuk senangkan lagi kerja kita orang untuk kontrol kita punya database lah. So, okay. Untuk Docker ni kita menggunakan Docker Compose, di mana Docker Compose ni kita orang gabungkan, maksudnya kita orang run pakai sudo docker compose up -d, di mana kat situ dia akan runkan kita punya database dan juga kita punya PHPMyAdmin kat sini. So dekat sini kita akan tunjuk. Okay, kita akan tunjuk ni kita punya database kita orang. Okay, saya akan masuk dalam ni DB. So ni database kita orang, database. Kemudian dia punya ni, kalau kita nak masuk dalam kita punya ni, sebabkan kalau masuk dalam ni kan susahan, macam nak masuk dalam ni kena, sebab banyak CLI kan. So nak menyediakan kerja kita orang just terus linkkan dia pakai Docker Compose tadi, linkkan terus, direct terus pergi ke sini, di mana dia akan terus linkkan terus dengan kita orang punya PHPMyAdmin. So okay, dalam PHPMyAdmin kita orang ada database kita orang ni. Kita orang ada buat satu database nama app_db. Lepas tu dalam tu kita ada buat table nama dia user. Table user ni yang kita akan simpan kita punya ID, nama, point dan juga kita punya timestamp. Okay, lepas tu untuk yang ni, so maksudnya kita buat table melalui PHPMyAdmin ni je. Kemudian saya akan proceed pergi ke kita punya seterusnya adalah di mana mengikut pada soalan, kita akan ada server, kita akan ada client dan kita ada database, di mana client ni akan connect dengan database dan database ni akan berurusan dengan kita punya server, dengan kita punya database. Okay, so dekat sini saya akan run kita punya server. Ini server Ubuntu container 3 ni server, dan juga ini kita punya client untuk dari segi, maksudnya untuk bahagian Ubuntu lah. Nanti kita akan present untuk CentOS dan juga kita akan present untuk Fedora punya. So untuk CentOS, untuk Ubuntu kat sini saya akan ls, kita akan ls. Ni nak tunjukkan connection between server, client, server dan juga database ni. So kat sini saya akan masuk dalam folder server ni. Jadi server. Okay, yes, dalam ni kita ada buat ni. Okay, untuk server database, untuk server Ubuntu ni, kita orang letak dia pakai C programming. Maksudnya yang ini akan display C punya socket programming. So dia punya coding dia kat sini. Ini coding dia. Coding C programming. Kat sini dia akan daripada server ni dia akan server kat sini dia akan tarikkan, maksudnya daripada table tu dia akan tarik semua. Kalau tengok kat sini, okay, kita tengok kat sini. Okay, dia akan pergi ke server. Kat server dia akan pergi kat
melalui IP ni lah. Ni IP database ni. Lepas tu ser ni adalah, kalau kita tengok kat sini, dia adalah antara user yang ada dalam database ni, user account. Ser ni dia ada dalam ni. Okay. Lepas tu secret ni adalah dia punya password, dan appdb ni adalah kita punya database yang kita nak pergi. So kat sini. Lepas tu dekat situ kita akan query, kita akan ambil select from user. Kita tahu dalam dia ada dalam database ni ada user, so kita akan select user tu. So dia akan display semua yang ada dalam semua yang ada dalam server tu. So kat sini, dekat sini sini dia akan melalui raw fetch, dia akan fetchkan semua field yang ada lah, dan dia akan print kat sini. Okay, so untuk yang bahagian client, cd, saya cd ke client s, dalam ni ada nano client.c. okay. Ni untuk bahagian client macam biasa sajalah, dia tak ada connect ke database, dia hanya connect ke kita punya server. Server ni nanti yang akan connect direct pergi ke database. Okay, so bila kita run, okay, macam tadi kita tengok kat sini, kita ada dalam table user ni, kita ada ni Fauzan ni, semua ni kan, timestamp semua ni. Okay, kat sini bila kita run, GCC server.c, GCT. Okay, enter, dia akan compilekan kita punya ni, kemudian kita boleh run. Bila kita run, dia akan createkan socket, kemudian dia akan listkan semua database yang ada. So dia akan waiting for incoming connection, maksudnya incoming connection daripada client. Kemudian bila client kita run, cc client .c-o okay, dia akan connected. So dia akan connection accepted. Tadi kan waiting for incoming connection kan. Sekarang ni once socket ni client ni dah run, dia akan auto connect kepada kita punya server. Kemudian server ni akan keluarkan connection accepted. Okay, lepas tu once kalau kita letak apa-apa message kat sini macam hi, ni dekat server ni akan reply hi juga. Server akan reply hi. Lepas tu kalau macam kita hi saya ke apa, dia akan keluar juga kat sini. Okay, dan satu lagi, tadi yang ni SQL ni dia akan dia akan buat server ni keluar, maksudnya dia akan listkan semua yang ada dalam kita punya database table tu. Okay, ada satu lagi coding di mana dia akan okay, tengok sini ni, maksudnya dia akan update timestamp ni semua ni. Sekarang macam sekarang timestamp ni 11:02 minit 56 kan. Okay, tengok perhati tarikh ni dan juga point ni, sebab dalam coding ni dia akan update user, di mana ni adalah table user. Dia akan update, di mana point dia akan jadikan 1, kemudian timestamp adalah maksudnya waktu sekarang dia akan update. Kemudian ID ni where ID equals 1. So maksudnya dia nak spesifikkan pada ID 1 ni lah, dia akan update ke dia. So bila kita run, ni test.c, kita run,
Okey. Kat sini, bila kita tengok kat sini, tadi ni 11.02 kan? 56. Bila kita reload, nampak? Dia akan berubah. Tarikh dia, dia punya waktu akan berubah. So, tadi ni kat sini kosong. Sekarang dia jadi 1. Diikut pada yang kita buat ni tadi. Dekat kita coding. Coding ni tadi. Di sini. Ni. Jadi kalau macam contoh saya tukar ini kepada contoh 54. Kemudian dekat sini WID adalah mungkin kita nak ubah pada Encik Roslan ni. Okey. Letak di nombor ID dia 4. Okey, exit. Enter. Lepas tu kita run. Compile. Dan so nanti bila kita tengok balik kat sini, kat Roslan ni, ini kita reload, nampak dia akan berubah. Okey, Assalamualaikum semua. Saya Nur Sazwani. Okey, kali ni saya akan terangkan untuk kontainer CentOS. Untuk yang pertama ni adalah kontainer yang pertama ni adalah untuk client server. Dan untuk kontainer yang kedua adalah untuk client. So, untuk kali ni korang akan menggunakan Python socket programming. Okay, so mula-mula kita akan runkan. Okay. Password. No need. Okay, okay. No server.py Python. So ini adalah coding untuk kita connect to database. Okay, ini adalah connection to database. So ini adalah IP untuk database. Dia ada port 6033, ada user, dan juga password. Dan juga database nama DB. Okay, so kat sini kita akan select semua data table daripada user, and then kita akan printkan data yang ada dalam table user. Okay. Okay. Tolong keluar sekejap. Okay. Okay, yang ni adalah site untuk client. Okay, kita execute. Okay, so cd client. Okay, nano client. C. Python. Okay. Untuk client, dalam ni dia tak ada coding untuk connection database sebab hanya server saja yang akan connect to database. So ni adalah coding mana untuk client and server communicate. Okay, so keluar. Okay, and then kita runkan. Okay, Python ke server. Okay, so dia akan keluar data Python client. Okay. So kat sini kita akan nampak dia akan keluar data daripada table dekat database. So dia akan keluar, tunggu berapa minit 2 minit. Okay, and then kita boleh send message to client. So hi, so and then kita akan dapat balik message daripada client dekat sini. So boleh hantar lagi hi.
And then kalau nak quit, so tekan Q lah. Okay, itu saja daripada saya. Terima kasih. Next, seterusnya adalah Assalamualaikum, nama saya Fatimah. Ni untuk bahagian Fedora Container. Dalam Fedora Container kita ada server dan juga client. Di sini kita guna fitur socket programming. Okay, ni pertama dekat dalam client, dekat server kita dah cuba run lah. Kita password. Okay, lepas tu ni dalam server. Lepas tu cd server. Okay, ni server punya coding dia. Ni file dia punya socket. So ni ada socket, dia create socket. So dengan port 800 dan kita bind socket. So listen, then kita orang ada ni, so ni MyDB adalah daripada database. Ini dia punya host dengan IP address, dengan port, dengan user, password dia secret dan juga database dia adalah FTP. Okay, ni daripada nak select daripada user, select from user, then my resolve because page. Jadi ni dia akan connect send, thank you. Okay, ni dia akan mesti daripada database. Okay, seterusnya dekat client. Lagi kita password. Okay, ni jadi client. Client dia. Okay, ni pula bahagian client punya. Okay, kat client kita ada connect socket juga, socket, lepas tu port dan juga dia punya connect to the port. Lepas tu dah data dia akan receive ni semua. Ni adalah daripada my database kita yang dalam field admin. Dan ni semua sama juga disebut from user. Okay, di sini dia akan this is client connection. Okay, dia akan print juga data daripada yang diterima dari server. Okay. Kita try run kat server dulu. Return. Okay. Ni table ni kita dapat daripada database semua. Okay, lepas tu client pula. Return 3. Okay, dah. Ni kita terima ni semua daripada server. Server akan connect directly to the database. Jadi dah semua tu akan lepas server tu dia akan connect lah dengan client. Jadi client akan tunjukin table. Dan ni ada connection. Lepas tu hello, this is client connection. Okay, dia dah connect dengan server. Jadi thank you.